Pada pagi yang indah ini, kita berjumpa sekali lagi dalam saluran Bangkit SCSC hari yang keempat. Bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini kita berjumpa semula. Mari kita sama-sama angkatkan lagu Tuhan Yesus Baik. Sama-sama kita bersukacita. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi sama-sama kita. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu ada rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita sama-sama nyatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Kasih-Nya tiada berkesudahan dan rahmat-Nya selalu baru bagi kita semua. Shalom sekali lagi, jemaah-jemaah dan saudara-saudari sekalian dikasihi. Pagi ini kita sama-sama sekali lagi merenungkan firman Tuhan dengan tajuk menikmati kebaikan Allah. Menikmati kebaikan Allah. Sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami di syurga, kami bersyukur dengan pagi ini yang indah ini, kita sama-sama dapat sekali lagi untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon bahawa Roh Kudus memberikan kita pengertian yang baik supaya kita dapat menerapkan firman-Mu dalam hidup kami, dalam hati kami. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Teks Alkitab pagi ini dipetik daripada surat pertama Petrus bab 2 ayat 1 hingga 3. Saya bacakan dalam terjemahan versi BM. Oleh itu, buanglah segala kejahatan daripada diri kamu
Janganlah berdusta lagi dan janganlah berpura-pura. Janganlah iri hati dan janganlah fitnah orang. Hendaklah kamu menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang sentiasa haus akan susu rohani yang murni. Dengan meminumnya, kamu akan membesar dan diselamatkan. Di dalam Alkitab tertulis, kamu sendiri sudah mengalami kebaikan Tuhan. Saudara-saudari sekalian, surat pertama Petrus bab 2 ayat 1 hingga 3 ini adalah satu kesimpulan daripada nasihat bab pertama Petrus mengenai kehidupan peribadi orang-orang kudus, yang mengajar bahawa orang-orang kudus harus bertumbuh sehingga mencapai ketinggian Kristus. Bab sebelumnya menyatakan tentang mentaati kebenaran ataupun ajaran benar dan dilahirkan semula. Oleh itu, kita harus seperti bayi yang baru lahir, yang sentiasa menghauskan susu rohani yang merujuk kepada firman Allah yang hidup dan kekal, dan menyucikan jiwa kita yang bersamaan dengan buanglah segala kejahatan. Saudara-saudari sekalian, perenggan ini dimulakan dengan 3 manifestasi kehidupan. Pertama, buanglah segala kejahatan atau menghapuskan penyakit dan menaluki kematian. Daun-daun pokok yang tua itu gugur kerana hidup baru. Apabila orang yang beriman telah dilahirkan semula, mereka akan menghindari diri daripada kejahatan, dusta, kemunafikan, iri hati dan fitnah. Kedua, kehausan terhadap susu rohani. Perkataan haus akan boleh diterjemahkan sebagai ingin ataupun menginginkan. Seperti keadaan bayi yang baru lahir yang tidak boleh tidak minum susu ataupun makan. Dan yang ketiga, membesar, iaitu bertumbuh sehingga serupa dengan perwatakan Yesus Kristus. Saudara-saudari sekalian, setiap bayi mempunyai keinginan semula jadi untuk membesar seperti ibu bapa ataupun adik-beradiknya. Apabila kita dilahirkan semula, kita hanyalah bayi rohani yang mengharapkan untuk membesar sendiri. Tanggisan bayi untuk minum susu adalah narudinya dan isyarat keinginan untuk disusui dan membesar. Begitu juga apabila kita melihat keperluan rohani kita dan mula mencari pemenuhan dan mendapatkan makanan, iaitu firman Tuhan dalam Kristus, selera rohani kita akan bertambah dan kehidupan kita juga akan bertambah. Saudara-saudari, adakah kamu dahagakan firman Tuhan? Setelah Petrus menyatakan orang kudus yang dilahirkan semula harus mempunyai kehausan ataupun kepada firman Tuhan, dia juga harus menghapuskan segala kejahatan. Seperti seorang bayi yang baru lahir yang sentiasa menghauskan susu rohani dan membesar. Petrus menyimpulkan dengan satu catatan yang dipetik dari kitab Mazmur bab 34 ayat 8. Rasakanlah sendiri betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Perkataan sudah mengalami dalam bahasa Yunani berbunyi geomai, yang bermaksud untuk merasa
makan, rasa ataupun merasa, menikmati ataupun mengalami. Perkataan ini mempunyai maksud literal, iaitu merasai, seperti catatan dalam Injil Yohanes dengan Injil Matius yang menyatakan pada perjamuan perkahwinan di Kana, ketua majlis yang merasai air yang telah berubah menjadi wine. Terdapat juga penggunaan metafora seperti menemui kematian dalam Injil Matius bab 16 ayat 28. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, beberapa orang di sini tidak akan menemui maut sebelum melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Menikmati pemberian Allah, iaitu dalam catatan Ibrani bab 6 ayat 4 dan sebagainya. Saudara-saudari yang dikasihi, adakah kamu sudah merasai kebaikan Allah? Semua orang Kristian yang benar pasti telah merasai sendiri segala kebaikan Tuhan dan anugerahnya. Mereka yang tidak mempunyai perasaan kepada Tuhan mungkin mempunyai masalah dengan keselamatan mereka. Disebabkan orang percaya harus menyukai makanan rohani. Jadi, di sini kita sedar bahawa pertama, mengasihi firman Tuhan bererti kita mengasihi Tuhan. Kedua, hanya dengan benar-benar mengalami rahmat Tuhan, kita boleh mengasihi firman Tuhan. Jadi, orang yang beriman harus mengasihi kebenaran yang menyemarakan kehidupan rohani seperti bayi yang berpaut pada susu ibunya. Hanya jika orang percaya mempunyai pertumbuhan rohani yang sihat, mereka boleh menerima keselamatan yang penuh dan berlimpah apabila Tuhan kembali, serta mengharapkan kebangkitan tubuh mereka dan memasuki kerajaan Tuhan. Saudara-saudari, mereka yang mengikuti jalan Tuhan, yang sentiasa bersekutu dengan orang percaya yang lain dan mengasihi satu sama lain, iaitu mereka yang mengambil bahagian dalam Kristus dan telah merasakan ataupun mengalami kebaikan Tuhan, harus terus bertumbuh dan menjadikan kehidupan rohani mereka lebih baik. Saudara-saudari sekalian, kita harus sentiasa menikmati ataupun mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan begitu baik kepada kita, bukan sekarang tetapi untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Dalam bahan doa yang pertama, kita doakan bahawa kita mempunyai sebuah hati yang menghauskan firman Tuhan dan sungguh-sungguh merindukan untuk bertumbuh dalam rohani sehingga kita mencapai kedewasaan. Kedua, kita berdoa bahawa setiap orang yang beriman akan terus mengalami dan merasakan segala kebaikan Allah, dan kita dapat bersyukur kepadanya atas segala anugerah yang telah diberikan olehnya. Sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami di syurga, kami mohon bahawa Engkau berikanlah kita mempunyai sebuah hati yang akan menghauskan firman-Mu setiap hari, yang sungguh-sungguh merindukan untuk bertumbuh dalam rohani. Tuhan, kami mohon bahawa Roh Kudus akan sentiasa mengiringi kita dan memimpin kita masuk dalam firman Tuhan, supaya kita bukan semata-mata baca, tetapi dengan merenungnya, memahaminya, kerohanian kita akan semakin bertumbuh sehingga menjadi dewasa. Oh Tuhan,
kami juga doakan bahawa setiap orang yang beriman, mereka dapat terus mengalami dan merasakan segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kita. Kami bersyukur sebab Engkau begitu baik kepada kita semua, dan segala anugerah yang Engkau berikan kepada kita adalah untuk selama-lamanya. Tuhan, kami bersyukur dan kami mengucapkan terima kasih sebab anugerah besar-Mu yang telah diberikan melalui Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin menyerahkan setiap jiwa-jiwa di atas tangan-Mu. Pimpinlah kami dan terus memberkati kami supaya dalam hidup kita, seumur hidup ini, kita akan dapat terus menerus mengalami kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh amat baik.